Bila sebut pasal kentut, saya pun teringat soalan yang masyhur, yang paling banyak orang perempuan suka tanya. Macam mana angin ataupun kentut yang keluar melalui pintu depan? Alat kemaluan wanita bahagian depan. Ramai yang tanya soalan ni dan saya dah rujuk. Maksudnya bukan rujuk melalui ceramah beberapa orang guru, rujuk juga beberapa kitab. Saya ni kalau sebut nama-nama kitab saya tak adalah ingat sangat. Tapi yang bertanya ni ya, wahai orang ni wanita, ada makcik tu tanya minggu lepas, dia kata ustazah, umur dia dah 60 lebih, 50 lebih kat 60 macam tu lah. Ustazah, ustaz kata batal wuduk, semayang batal. Masalah makcik ni bila semayang dia keluar angin pintu depan. Faham tak pintu depan ni? Bukan pintu belakang, bukan melalui bahagian biasa ni. Jadi makcik ni kan kadang semayang 4-5 kali kena ulang. Makcik dah beli kat Cik Fatimah. Dia cakap betul ni. Dia makan macam-macam ubat. Nak bagi ketat balik dia kata. Lepas tu buat senaman tu, buat senaman ni, pergi urut sengkak lah naik. Saya kata makcik dah umur 60 dah. Makcik buat semua tu. Yolah ustazah sebab payah sangat. Bila semayang kita kan melakukan pergerakan daripada berdiri, rukuk, lepas tu sujud semua kan. Pergerakan tu banyak. Bila melakukan pergerakan, tiba-tiba akan keluar angin pintu depan. Angin ini keluar daripada alat kemaluan wanita. Okey, kita tahu orang perempuan, kita ada 3 lubang. Betul kan? Lubang belakang tempat buang air besar. Lubang depan tempat buang air kecil. Dan lubang yang ketiga tempat keluarnya anak. Lubang ketiga ini, lubang ini bersambung dengan rahim. Angin yang keluar daripada pintu depan adalah angin yang keluar daripada rahim. Yang mana orang perempuan satu keadaan rahim dah longgar, rahim dah jatuh, sama ada orang muda orang tak kahwin pun boleh jadi. Akhirnya angin tu boleh masuk. Jadi jawapannya ialah sebahagian besar ulama menyatakan tak batal wuduk, tak batal solat angin yang keluar daripada pintu depan. Walau bagaimanapun saya tidak menyatakan pendapat yang mengatakan batal itu pendapat yang salah, tidak. Beginilah, siapa yang nak pegang pendapat yang mengatakan batal wuduk dan batal solat, angin yang keluar pintu depan, tafadhal, silakan. Kalau tanya saya berpegang kepada pendapat yang tidak batal. Kebanyakan mutawif pun ambil pendapat tu. Kalau buat umrah kan, ya Allah dah tawaf dah yang kali ketiga keempat, bukan senang nak ambil wuduk, nak keluar balik apa dan sebagainya. Dan ini juga termasuk dalam keadaan ad-darurah tubihul mahzurah, iaitu bila berlaku kesukaran akan ada kemudahan. Ia juga berkaitan dengan apa, contoh keadaan yang lain, lelaki ataupun perempuan ada penyakit kencing tak lawas, penyakit dedah kencing tak lawas. Ni akan ada kaitan dengan bab istibrak sekejap lagi ni. Kencing tak lawas, lepas buang air kecil rasa nak buang lagi, dah semayang tak rasa apa-apa, keluar je. Bagi jumpa doktor, doktor kata memang grab, bukan grab, kita panggil apa? Grip, ya Allah. Grip. Okey, apalah bahasa tu kan? Itu kan bahasa jompol kan? Kemud, daya kemutan bahagian pundi kencing tu dah tak kuat. Jadi makcik ni contoh dah ada masalah seperti ini, memang kalau nak buang air tak rasa, dia terus keluar je. Doktor pun dah asaskan. Jadi bila sebelum semayang dia bersihkan dulu seluar, dia dah pakai pamper, tengah semayang keluar, maka tak batal solat dia. Dah termasuk dalam keadaan yang tidak mampu dikawal, dah di luar kebiasaan, dia sakit. Sama juga dalam keadaan orang istihadah. Tapi syarat mereka ni, orang yang ada masalah seperti ni, dia perlu muwalat. Al-muwalat. Apa maksud muwalat? Bila ambil wuduk terus semayang. Tak boleh ambil wuduk, dia dah tahu dia ada masalah kentut depan tu, dia ada masalah kecil tak lawas, dia masalah istihadah, tengah istihadah. Lepas ambil wuduk, dia singgah dulu tengok cerita, dia kata nanti iklan baru semayang. Ni ramai orang perempuan buat macam ni. Dia tengah tengok drama dengan azan. Oh, hayya ala solah, dia dengar. Wuduk, iklan pertama pergi ambil wuduk. Iklan yang kedua, lepas tu dia duduk balik depan TV. Iklan yang kedua pakai kain semayang, ampas sejadah dulu. Iklan ketiga baru semayang. Pendek pula iklan ketiga tu, kelang kabut dia semayang. Na'udzubillah min zalik, jangan. Nilai apa semayang kita macam tu? Nilai apa? Di celah-celah hiburan? Ya Allah, tak ada nilai. Tak khusyuk. Ketika itu kita nampak menyembah Allah, tapi hati kita menyembah televisyen. Na'udzubillah min zalik. Jadi nak sebut tu jelas ya, pendapat yang kuat bukan pendapat yang lemah. Sebahagian besar pendapat yang kuat mengatakan angin
ataupun ketuk yang keluar pintu hadapan wanita itu tidak membatalkan wuduk dan tidak membatalkan solat. Syarat lepas ambil wuduk terus mualat. Yang tadi kecil tahu semua tu, masa lepas ambil wuduk terus solat. Keluarlah masa tengah solat tu, maka dimaafkan. Subhanallah. Okey, kita sambung lagi ya. Demikian lagi pada ketika masuk tandas itu, jangan terbuka tutup kepala. Benda nak buat amalan ni senangnya, luar tandas kita pakulah sikit, paku. Ustazah ni kalau cakap bagi terus, maksudnya biar nampak nak buat tu kan. Pakulah sikit dekat luar tandas tu, gantunglah towel kecil. Barulah masuk je letak. Keluar letak balik. Sebab kalau tak adalah kat luar tu, tak adanya, kita masuk macam tu je. Nak katanya benda ni masuk tanda kita boleh, kita sehari mungkin 10 kali. Setiap kali tu dapat pahala, setiap kali dapat tak pahala. Nak kata Allah ni sangat baik, dia nak bagi pahala setiap apa yang kita buat. Walaupun benda tu tak disuruh pun kita akan buat, sebab fitrah kita pergi ke tandas itu fitrah. Dalam proses memenuhi keperluan fitrah kita, Allah nak bagi peluang dapat pahala. Sangkut je kat luar tu, terus masuk je sangkut. Letak atas kepala, keluar. Walaupun bukan tutup, lapik je sikit. Subhanallah. Dan lagi sayugianya pakai olehmu pada ketika masuk tanda itu cerpu. Selipar lah. Ya Allah, ni penting sebenarnya. Sebab kita bimbang kita bawa keluar, najis kaki kita. Ajar anak kita pakai selipar keluar, lepas tu basuh kaki sebelum keluar. Dan hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluarmu dan baca olehmu. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Dan baca ini doa keluar tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi azhaba anni ma yu'zini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Jat lain ni, lain daripada doa yang biasa kita baca. Tak apa, kita baca. Dia banyak usilah. Banyak riwayat lah tentang doa ni. Jadi kita biasa doa apa? Allahumma a'inni. Bukan. Kita alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah, azhaba anni, yang telah menghilangkan daripadaku, aza wa afani, kotoran, najis, wa afani, yang mengafiatkanku dan memberi aku sihat. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkanku kotoran, najis, wa afani, yang memberi aku sihat. Subhanallah. Memanglah lepas buang air besar ataupun kecil, kita akan lebih sihat, keluar benda yang kotor, betul kan? Dan ajaibnya kita dalam syurga Allah esok, makanlah banyak mana, tak akan ada lagi buang kecil, buang besar. Sebab dalam syurga Allah semuanya wangi-wangi. Tak ada, buang air ni dah tak ada dah. Jangan tanyalah macam mana tu, tak kembung ke perut. Allah subhanallah, di syurga Allah itu semuanya benda yang luar biasa, tak terfikir di akal kita. Masya Allah. Baiklah. Ya. Dah keluar, dah melangkah keluar. Jangan masa dalam tandas. Sebab kita sebut alhamdulillah, nama Allah. Dah keluar tu, alhamdulillazi azhaba annil adza wa afani. Masya Allah. Tak ingat doa panjang, alhamdulillah. Masuk a'udzubillah, mohon perlindungan daripada Allah. Masya Allah. Saya nak sebut sikit ni pasal kaki kanan, kaki kiri ni. Kita tahu untuk semua perkara yang baik menggunakan tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, kaki kanan. Betul tak? Nak keluar pada rumah, kaki kanan ke kaki kiri? Kaki kiri. Nak masuk rumah, kaki kanan. Nak masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Ni kalau tak disebut ni, tak fikir benda ni, betul tak? Main melangkah aja, semua kita rasa kanan belaka, betul tak? Kenapa keluar daripada rumah kaki kiri? Sebab daripada rumah kita nak masuk ke dunia luar. Yang mana dunia luar ini sangat banyak cabaran, godaan, ujian. Yang mana contoh disebut dalam satu hadis Nabi, apabila seorang wanita itu melangkah keluar daripada rumahnya, syaitan akan menghias, mengindahkan wanita itu. Gambaran wanita bila orang lelaki yang memandang ada penyakit hati dalam hatinya, dia akan memandang dengan pandangan fitnah. Ini pun disebut dalam hadis Nabi, an-nazaratun sahmun masmumatun min sihami iblis. Pandangan mata yang bermaksiat adalah anak panah beracun daripada anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkan pandangan yang beracun ini, pandangan maksiat ini, min khaufillah, kerana takut kepada Allah, yajidu halawatahu fi qalbihi, Allah akan beri kemanisan iman di dalam hatinya. Subhanallah.
Okey. Saya baca ada satu kajian sains, dia kata begini. Apabila kita menggunakan anggota badan sebelah kanan, kita mengaktifkan otak sebelah kiri. Apabila kita menggunakan anggota badan sebelah kiri, kita mengaktifkan otak sebelah kanan. Otak sebelah kanan, dia lebih banyak menyimpan sesuatu yang negatif. Otak sebelah kiri, sesuatu yang positif berada di otak sebelah kiri. Hormon gembira, hormon bahagia, semua otak sebelah kiri. Apabila sesuatu yang baik kita makan, kita baca Quran, kita guna belah kanan, apa-apalah benda-benda yang baik guna belah kanan kan? Jadi ketika kita melakukan hal demikian tengah makan, kita akan rasa bahagia, seronok. Dan apabila kita melakukan sesuatu yang tak baik, benda yang kotor, kita guna tangan kiri. Jadi ia memberi signal, ia bukanlah sesuatu yang menyeronokkan kita buat. Subhanallah. Faham ya? Jadi itu dari sudut dia bersilang, kiri kanan dia bersilang. Jadi bila kita melangkah nak masuk ke masjid, kita gunakan kaki kanan. Subhanallah. Nak pakai baju, belah kanan. Nak buka baju, kiri. Melangkah adalah perkara yang paling banyak kita buat seharian. Nak pergi tandas, nak pergi dapur, melangkahlah. Semua nak buat apa, semua melangkah. Setiap kali nak buat perbuatan yang baik, mulakanlah dengan kaki kanan. Subhanallah. Banyaknya Allah nak bagi kita pahala. Allahu Akbar. Okey. Ada orang kan tak ada kaki, kencing manis kena potong. Masa hidup dia selalu pergi masjid. Lepas tu masa sakit dia dah tak boleh pergi masjid. Tapi istimewanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW ada bersabda, barang siapa yang melazimi sesuatu amalan ketika dia sihat. Dua, Nabi kata, barang siapa yang melazimi sesuatu amalan waktu dia sihat ataupun waktu dia bermukim, dia akan diberi ganjaran yang sama ketika dia sakit ataupun ketika dia musafir. Dapat pahala yang sama. Contoh, dia dah tak boleh pergi masjid lagi dah. Dulu dia ahli masjid. Kencing manis kena potong kaki. Siapa yang nak angkut dia susah payah jadi tak pergi masjid. 10 tahun dia tak pergi masjid, semayang kat rumah. Sampaikanlah berita gembira kepada dia, bahawasanya walaupun dia sakit, dia tak pergi ke masjid, tapi pahala mengalir sama seperti dia pergi masjid dulu. Hadis yang sahih. Contoh kita setiap malam baca surah Al-Mulk. Memang jadi kelaziman kita baca surah Al-Mulk. Satu ketika kita sakit, terlantar, stroke dan sebagainya. Mungkin masa tu kita sebut, ya Allah aku dah tak boleh dan sebagainya, kita rasa kita rugi. Tapi kalau dah istiqamah amalan tu, walaupun sakit berapa tahun, pahala perbuatan amalan dibuat masa sihat dapat pahala sama tanpa mengurangi sedikit pun. Sama juga orang musafir, kadang kerja kan 3 hari 4 hari pergi ni. Kalau dia tak pergi musafir, dia boleh pagi tu buat solat duha. Kalau tak musafir, ada urusan kerja, pagi tu boleh baca Quran sekian-sekian, boleh zikir kemudian ni. Tapi sebab musafir tak dapat nak buat. Tapi Allah bagi kelebihan, orang yang istiqamah dengan satu amalan, dia dapat pahala yang sama ketika dia meninggalkannya. Satu ketika musafir, satu ketika dia sakit. Jadi